Itulah hukum Allah Ta'ala ke atas semua hambanya seperti firman-Nya, innaka mayitun wa innahum mayitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Jadi ayat ini dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hendak meyakinkan Umar bin Khattab bahawa benar Rasulullah SAW sudah wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat menyambung kuliah pada pagi ini. Dan bulan lepas langsung tak ada kuliah kerana bertembung dengan jadual gerak kerja dan juga program. Dan bulan ni pun nampak gayanya kuliah pada minggu keempat pun tak ada juga. Saya tak dapat hadir juga kerana saya ke Mesir. Kerana ke Mesir, jadi atas urusan kerja, tapi 2 hari itu dah nampak dah saya kuis-kuis jadual. Memang saya nak menemui beberapa tempat yang saya tak sempat pergi dululah, ya. Antaranya untuk mengkaji berkenaan dengan sumbangan cucu cicit Rasulullah SAW ini kepada dakwah. Saya jenis kaki kuliah. Saya tak sempat meronda sangat. Ismailiyah tak pergi, Aswan tak pergi, yang tempat Luxor tu, Aswan tak pergi. Orang kata sampai di Aswan garu kulit pipi ni berupah keluar habis hitam-hitam, maknanya hangus kulit depan. Saya tak sempat sampai, tapi kali ni pun tak sempat lah. Itu cuma adalah beberapa tempat yang saya nak pergi balik. Terutama fokus saya adalah cucu cicit Rasulullah SAW, ya, sumbangannya. Yang saya tahu yang paling masyhur ialah Nafisah bintul Hasan, ya, iaitu Sayyidah Nafisah atau gelaran dia Nafisatul Ilmi. Yang itu saya memang boleh cerita daripada A sampai Z lah, ya. Nafisatul Ilmi ni anak sulung saya pun saya namakan Nafisatul Ilmi juga. Sebenarnya kebetulan nenek saya nama Nafisah. Mak berdayah nama Nafisah. Jadi saya kata cantik lah ni, ya. Jadi Nafisatul Ilmi ni dia daripada keturunan Sayyidina Hasan. Ayahnya pun nama Hasan juga, tapi digelar sebagai Nafisatul Ilmi. Nafisah ni terjemahannya boleh diterjemahkan sebagai azimah, ya. Nafisah makna lain dia adalah azimah, bukan azimat. Azimah maknanya. Jadi antara murid Nafisatul Ilmi ini adalah Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i. Sebab itulah Masjid Sayyidah Nafisah dengan Masjid Imam Syafi'i tidak jauh, dekat-dekat saja. Jadi apabila Nafisah ni dia mendapat seruan untuk pergi ke Mesir, dan sebelum tu peringkat mak saudara dia juga bernama Nafisah, ya, juga bernama Nafisah telah berdakwah lebih awal kepada orang Mesir, dan kali ini orang-orang Mesir menjemputnya dari Madinah itu untuk pergi ke Mesir, ke sana dan berdakwahlah di sana, ya. Tarikh tepat saya tak berapa, saya kena tengok balik buku dia, ya, sebab dia memang ada lah buku dia tadi tu. Dan di sanalah Imam Syafi'i tahu Nafisah ni ada kat sana. Imam Syafi'i pun terus berlayar ke Mesir, ya. Jadi ketika Imam Syafi'i dipukul teruk oleh orang-orang yang taksub dengan Imam Malik itu, dia mencari guru lain, dia pergilah ke Mesir. Jadi rupa-rupanya Sayyidah Nafisah inilah yang menambahkan lagi ilmu Imam Syafi'i, dan Sayyidah Nafisah ni tak lama kemudian meninggal di Mesir. Suaminya datang dari Madinah untuk mengambil jenazahnya tu, buat baliklah, tapi orang-orang Mesir minta kebumikanlah di sini, dan sehinggalah akhirnya suami dia mengambil keputusan kebumikanlah di Mesir, yang tempatnya sekarang ni yang dikenali sebagai Sayyidah Nafisah tu lah. Dan tak jauh daripada masjid itu ada tempat
pasar basah yang terkenal juga. Jadi bila sebut Sayyidah Nafisah, orang akan ingat belikan. Itulah studio Malaysia. Tak apa ya, sebenarnya Sayyidah Nafisah tu khazanahnya banyak lagi kat sana. Jadi masa saya belajar dulu ialah dengan keuangan pun terhad dan sebagainya. Jadi saya tak sempat nak songkar benda ni kan. Sekarang pun tak ada keuangan juga, tapi kita kata langkah kita lebih panjang sikitlah ya. Jadi saya nak kutip dan juga tulis semula insya-Allah sumbangan cucu cicit Rasulullah SAW ni kepada bumi Mesir. Antaranya Sayyidah Nafisah ya, Sayyidah Aisyah pun ada juga. Dan yang menariknya Sayyidah Nafisah ke Sayyidah Aisyah ke, bila sebut je dalam minda budak-budak Melayu, belikan. Sebab dekat dengan market belaka tu, dekat dengan pasar kan. Sedangkan mereka ni khazanahnya cukup besar ya. Dan juga saya nak menjejak kalau boleh tulisan-tulisan lain dan juga orang-orang yang berkait dengan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi kan, sebab Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ni dia cukup sayang pada bumi Mesir. Jadi bayangkan setelah saya balik dari Mesir tahun 1999 ya, tak jadi pergi kali inilah. Ni pun tak tahu lagi kan, insya-Allah jadilah kali ini kan. Insya-Allah jadi. Berapa tahun dah? 23 tahun dah saya tak menjejak bumi Mesir ya. Dan yang paling saya sayang dengan Mesir ni bukan soal sejarahnya sangat ya. Kitabnya tu ya. Kitabnya tu kira memang termurah dan dunia kitab ya. Dunia kitab. Dia punya pesta buku antarabangsa dia bukan seminggu macam Malaysia. Sebulan, bahkan dekat-dekat sebulan setengah kadang-kadang kan. Masa tu selagi ada duit, selagi ada kedekat, belilah apa kitab pun cukup murah ya. Bayangkan harga nak jilid keras dekat Malaysia masa saya mula-mula balik dari Mesir tahun 99 dulu, jilid tu saja, kulit tu saja sudah RM8 masa tu. Sekarang lagi mahal lah kan. Sedangkan di Mesir ni ya, buku punya tebal dengan jilid keras tu harganya RM8. Itu beza. Kulit saja RM8 kat Malaysia. Dekat sana kan, dekat sana bayangkan ya, buku tu dah RM8. Maknanya berapalah sangat jilid dia. Dunia buku dia tak kisah kan, dunia buku dia tak kisah. Dan antara yang kami suka pada masa tu ialah apabila adanya program Suzan Mubarak ya, sebulan dalam setahun dia akan ada program apa saya tak ingat lah yang nama dia tu, tapi di bawah Suzan Mubarak lah, isteri presiden. Masa tu buku-buku dijual dengan harga, dicetak dengan kertas bermutu rendah ya, dan dijual dengan harga sekadar £1, £2 saja. £1 Mesir masa tu dalam 70 sen Malaysia kan. Bayangkan kita beli masa tu, balik Malaysia buku-buku tu kerana kita sayang kan, kita jilidkan pula. Kita jilidkan pula buku tu jadi kulit keras untuk tahan lama kan, sebab nilai di dalam tu. Itulah kalau 4 hari di Mesir 4 hari di Mesir ni ya, 4 hari di Mesir ni Iskandariah pergi. Alexandria pergi. Iskandariah lah. 1 hari suntuk kan. Tolong pergi ke Masjid Imam Busairi. Tolong pergi ke masjid tu. Ya, kalau tak pergi ke masjid tu, pada saya apa benda yang ada kat Iskandariah. Itu utama tu. Yang tuan-tuan dan puan-puan duduk berqasidah tu, banyak ambil dari situlah. Ya. Qasidah Burdah tu, yang kisahnya dia sakit lama, kemudian dia bermimpi Rasulullah SAW datang menyelimutkan dia dengan kain burdah. Kain burdah tu kain tutup jenazah tu kan. Kemudian dia pun tengok Rasulullah dalam mimpi dia tu, dia pun bersyair. Bayangkan, bersyair. Itu yang lahir qasidah yang pertama dalam sejarah Islam, sejarah keulamakan Islam ni. Qasidah yang pertama memuji-muji Rasulullah SAW, itu dah dia. Kemudian barulah disambung-sambung oleh Hamzah Al-Barzanji dan sebagainya ya, sampai Malaysia ni jadilah Barzanji. Asalnya dari Iraq, dari Barzanjah Iraq dan sebagainya. Tuan-tuan, Imam Busairi ni pada pagi itu dia pergi sembahyang subuh di masjid depan kubur dia tu, nanti pergi sembahyang subuh. Dia tak perasan dia tu dah lumpuh berbulan-bulan. Kan, dia bangun, dia pergi. Orang pun, Syekh, bila sihat ni? Dia tak perasan dia dah boleh bangun pergi solat subuh, sedangkan dia sudah bedridden berbulan-bulan. Selepas subuh tu datang seorang pemuda mencari-cari mana Syekh Busairi. Ada dalam masjid. Syekh, boleh tak Syekh alunkan semula, tulis semula qasidah yang Syekh baca depan
Rasulullah malam tadi. Rupanya bayangkan ya, dia bermimpi jumpa Rasulullah, indahnya wajah Rasulullah, maka dia pun bersyair spontan dalam mimpi. Ada orang dengar dalam mimpi juga. Maka di situlah lahirnya qasidah Burdah. Dan saya wajib hafal masa di tahun 4 dulu. Masa di tahun 4, 23 tahun dulu saya wajib hafal benda tu ya. Qasidah Burdah dia tu hafal kita pun. Sampai ke tahap kenangan manisnya, isteri saya tersedar pada malam yang gelap gelita saya sedang bersyair. Bersyair qasidah Burdah tu lah kan. Dia ingatkan saya duduk tak tidur lagi, duduk menghafal di di luar ruang tamu ke rumah tu kan. Tapi dia tengok saya ada sebelah tu duduk. Saya tak sedar. Sehinggalah akhirnya bila saya berhenti tu, baru isteri saya pun kejut saya. Mengigau ke? Betapa jiwa kita tadi tu, satunya kita suka ke qasidah tu. Yang keduanya sebab tension ni, tak lulus Azhar balik mampu aku. ramai yang pergi Azhar balik tak lulus kan. Alhamdulillah dapat jidan subjek tu. Subjek persastraan Arab tu. Kenangan manisnya. Apa yang menyebabkan saya takut sangat sampai terbawa-bawa dan tidur tu, sebab profesor yang mengajar kami tu buta. Bila dia buta, maka dia hanya dengar saja daripada pembantu dia baca. Jadi dia duduk dia buta. Kita dah pernah tengok dia correct exam paper yang sebelum-sebelum kita tu. Rasib kata dia. Gagal. Habis. Ada cerita. Rasib. Aywah tu lulus. Dia tak nampak kan. Tak ada dah. Tak kesian dah. Yang paling kami duk tengok tu, sebab bilik guru, bilik pensyarah di Azhar ni bukan macam bilik pensyarah dekat UM ke UKM apa ni kan, tertutup. Dia kat sana macam bilik guru, lebih teruk pada bilik guru sekolah lagi. Jadi ada satu tu pembantu dia kata apa, Syekh tak boleh baca, dia kata. Prof tak boleh baca Rasid. Tak boleh baca Rasid tu, tulisan budak Melayu nak baca macam kan. Aduh, saya kata, itu yang saya menulis bahasa Arab, saya menulis besar tu kan. Sebelum pergi Azhar, saya singgah di UIA dulu sekejap, 1 sem. Ada seorang pensyarah dari Syria. Dia kata apa? Man Zamri Zainal Abidin, dia kata. Angkat tangan, pasal apa? Khattun wadih bila nizam, kata dia. Maknanya tulisan jelas tapi tak ada sistem. Iyalah. Kan dia ada rikaah lah, nasah lah apa kan. Saya tak belajar benda tu sebab saya dari sains. Masuk bidang agama ni setelah habis SPM. Saya ada 2 kali SPM. SPM agama tu yang bawa saya kemari sini tu sebagainya. Saya tak belajar tu. Dia kata khatun wadih bila nizam. Tak apalah, asal kau boleh baca. Itulah sampai sekarang pun tulisan saya memang masih lagi bila nizam lagi lah ya. Jadi tuan-tuan pergi Azhar tu, ambillah satu masa untuk melawat dan juga institusi pengajian ni, pendidikan ini. Ialah masalahnya nak suruh beli buku pun faham-faham lah buku bahasa Arab kan. Tapi tak apa, pergi cuba tengok susur galur keilmuan tu, jangan sekadar tengok piramid apa dan sebagainya kan. Tak adalah ya. Anak saya, dia cari gambar dia sebab dia lahir kat Mesir kan. Jadi satu gambar pun berlatar belakang ke piramid tak ada. Jadi dia kata susah nak buktikan kepada kawan dia lahir di Mesir sebab tak ada piramid tu. Apa kau ingat di Mesir tu hanya piramid je kan? Jadi tolong cari susur galur keilmuan tu tadi ya. Ya. Dia meninggal di situ. Ya, memang rumahnya di situ. Rumah dia di situ. Dikuburkan di situ. Masjid dia pun bukan masjid dia sebenarnya, tapi masjid tempat yang dia selalu berjamaah. Dia sastrawan sebenarnya. Busayri ni bukanlah seorang ulama yang orang kata apa macam ulama fiqh ke apa, tak ada, tapi dia ni sastrawan Islamik ya, Muslim, dan juga seorang istilah alim lah kan, gitu. Imam Busayri tadi depan tu memang besar sangat masjid dia. Pergi solat kat masjid tu, pergi melawat tak jauh dari kubur Imam Busayri tu. Jadi rangka lawatan kami kali ni tak pergi ke Iskandariah. Jadi kalau pergi, saya memang nak pergi ke Masjid Busayri tu. Walaupun sekarang ni dah selepas 23 tahun saya dah lupa habis dah dia punya syair tu, tapi saya pernah hafal semua qasidah Burdah tu tadi. Sebab tu kalau orang baca tu saya boleh ikut-ikut lagi sampai sekarang lah kan. Gitu. Jadi pergi ke tempat-tempat begitu, duduk tengok Istana Putih, apa nama Raja Farouk lah, apa buat apa kan. Tak ada guna lah semua tu kan. Pergi
pergilah cari susul galur keilmuan, dan kalaulah naik bas ke Iskandariah tu akan melalui kawasan Ponto, kawasan Ponto, dan akan melalui juga Masjid Imam Ahmad As-Sutuhi tadi tu. Cuba cari kat situ, ada satu tempat yang Imam Ahmad ni pernah mengurung putera Raja Sepanyol dalam siri perang salib dulu. Ya, di bawah ada satu tempat lah, dia kurung putera, dia tangkap ya dalam siri-siri perang tu. Ini selepas zaman Salahuddin Ayyubi sebagai masih berperang ya. Jadi ditangkap, dia pernah penjarakan sehinggalah jadi ketebusan putera Raja Sepanyol tadi tu. Ada tempat macam-macam macam tu ya. Baca dulu sejarah sebelum kita pergi. Jangan harapkan mutawif sajalah kan. Mutawif tu maksudnya pemandu pelancong lah, turis guide saja. Sebab turis tu kadang tak tahu juga gitu. Dan pergilah juga ke Qal'ah Salahuddin Ayyubi tu, ataupun dikenali sebagai Muhammad Ali Bashar sekarang ya. Sekarang ni pergi juga, ada juga nilai sejarah kat situ. Dan satu tempat di Kehrah ni yang sering saya terkenang dan menakjubkan sekali ialah Masjid King Hassan, Masjid 4 Mazhab. Ya, belajar 4 mazhab ada kat situ. Dan dia punya ekosistem dia ni tak memerlukan mikrofon. Pada masa tu kebetulannya masa saya pergi tu, dia punya penjaga dia tu suara pun sedap, dia cuba azan ya Allah ya Rabbi, lebih dahsyat daripada sound system kat Malaysia ni. Gitu ya. Ini semua ni kita cuba bawa nilainya, apakah sebenarnya yang ada kat sini ya, ke bawa ke Malaysia ni, nilainya apa. Mungkin bila pergi sana tiba-tiba balik ada orang nak buat masjid ke apa ke, boleh kita tiru masjid sana, contohlah kan. Itu kalau kita ke depan lagi sebenarnya ya. Di Yaman juga memang tak kurang daripada warisan cucu cicit Rasulullah SAW ni yang memberi sumbangan ke sana ya. Saya sebut pasal Mesir sebab di Yaman saya tak pernah pergi lagi kan, gitu. Okey, wallahu alam. Okey, ya. Seronok juga tak? Tapi itulah banyak benda yang saya lupa sebenarnya ya. Saya dah lupa sebab kita tak ulang pergi ya. 3-4 kali saya cuba nak pergi, tak terjadi. Harapnya kali ni terjadilah. Ni pun saya tak nak cerita lagi sebenarnya. Tapi dah sebut dah pasal nak bawa ke Mesir, kita jangan kalah lah kan. Betul dia. Okey. InsyaAllah kali ni jadilah kot ya. Okey. Baik. Rasulullah SAW dengan sakaratul maut. Sakarat ni ambil daripada perkataan sakara. Sakara maknanya apa? Mabuk. Jadi kenapa digelar sakaratul maut, mabuk mati? Dan memang kerana Rasulullah SAW sendiri pun menyebut tentang kematian ini, innal mauta la sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya mati itu adalah kemabukan ya. Maksudnya mabuk di situ bukan mabuk arak tak ya. Mabuk arak pun kenapa dipanggil mabuk? Kena faham juga kan. Kenapa arak digelar mabuk? Maknanya orang yang minum arak tu digelar mabuk sebab hilang fikiran, hilang pertimbangan. Jadi nak mati ni pun hilang pertimbangan dah. Tak usah marilah tunjuk kat sini contohnya ke tak? Tok ayah, ini saya ni apa nama? Abdullah. Saya ni Abdullah. Jangan dia sebut lagu tu lah. Dia tak pandang dah siapa depan dia tu kan. Dia tak kenal dah siapa depan dia sebab dia sedang menghadapi kemabukan ataupun pertimbangan sibuk berurusan dengan soal kematian tadi. Itulah kenapa istilah sakaratul maut ya. Itulah hukum Allah Ta'ala ke atas semua hambanya seperti firman-Nya, innaka mayitun wa innahum mayitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Jadi ayat ini dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hendak meyakinkan Umar bin Khattab bahawa benar Rasulullah SAW sudah wafat ya. Menjelang fajar pada pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, sedang orang-orang bersembahyang di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu, tiba-tiba tabir yang merentangi pintu bilik Aisyah di samping Masjid Nabawi itu disingkap dan muncullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang tabir itu. Baginda memerhatikan ke arah mereka yang sedang berbaris dalam saf-saf sembahyang mereka, lalu tersenyumlah baginda. Maka Abu Bakar pun berundur ya. Abu Bakar pun berundur masuk ke saf pertama itu,
untuk memberi tempat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat, kerana Abu Bakar menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar untuk bersolat pada masa itu. Begitu juga muslimin yang berjamaah merasa sukacita kerana setelah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik tabir itu, dan sebaliknya baginda mengisyaratkan dengan tangannya menyuruh mereka selesaikan solat ataupun dengan isyarat teruskan lalu baginda masuk semula ke dalam biliknya dan melabuhkan kembali tabir di pintunya. Situasinya ni saya nak gambarkan dia macam ni. Gambarkan ini Masjid Nabawi, kan? Ini setelah saya buat sedikit lakaran lah berdasarkan berdasarkan rumah Rasulullah SAW tadi tu. Jadi jendela Rasulullah tu hanya tabir, dan Rasulullah SAW sebenarnya berbaring di atas katil, atas katil yang rendah sahaja. Katil itu sepanjang seminggu ataupun 2 minggu sebelum dia wafat memang dia duduk berbaring situlah Rasulullah SAW ni. Jadi kali ini Rasulullah kalau dia bangkit saja berdasarkan kita punya keratan rentas kedudukan rumah Rasulullah tadi tu, saya cuba buat sedikit lakonan dan sebagainya. Saya faham lah sebenarnya dia bukan bangun pergi, dia tidak bangun bergerak lagi. Berdasarkan Aisyah cerita pun banyak hadis yang Aisyah cerita berdasarkan kedudukan Rasulullah SAW menjelang kewafatan dia pun dia tak bangun dah sebenarnya, dia duduk atas katil tu je. Jadi maknanya kalau Rasulullah bangun, dia sudah selak saja tingkap dia langsir tu. Rumah Rasulullah tak ada pintu, maksudnya tak ada daun pintu, hanya ada langsir saja. Jadi bila dia selak saja, dia nampak direct Abu Bakar, dan memang betul kedudukan jenazah Rasulullah SAW itu tadi tu bertepatan dengan mihrab. Mihrab. Bertepatan dengan mihrab. Jadi kalau Rasulullah hanya bangun tapi punggungnya masih di katil, dia selak saja tingkap itu ataupun langsir itu, maka memang nampak kedudukan di mihrab itu. Jadi itu yang sahabat-sahabat pun duk ingatkan Rasulullah nak pergi bersolatlah. Sebab Rasulullah memang tak kuat dah pada masa itu. Sehari sebelum daripada itu pun Rasulullah berpapah sampai ke begini, maknanya maknanya sebelah kanan dia ni Fadli bin Abbas, dan sebelah kiri dia ni siapa dia? Tak ingat dah ada kat sini. Semalam je ni. Seorang lagi tu, bukan Usamah, sebab Usamah sudah dihantar pergi ke Medan tu. Anas dengan Anas, Anas dengan Fadli bin Abbas. Fadli itu anak Sayyidina Abbas lah. Kan? Jadi Rasulullah dah duduk begini. Maknanya bila Rasulullah nak rokok, mereka pun rokok. Maknanya betapa tak laratnya Rasulullah SAW pada masa itu. Jadi kalau Rasulullah bangun, sekali lagi pergi, itu bermakna Rasulullah boleh bangun pula. Sedangkan sebelum tu juga, sebelum pergi sebelum Rasulullah SAW wafat, Fadli masuk menziarahi Nabi SAW, baginda pun tak boleh bangun dah masa tu, dah tak boleh bangun, dan dia tengok kepada kayu sugi yang ada pada tubuh Fadli itu. Jadi Rasulullah berjeling tengok kayu sugi tadi. Aisyah pun faham Rasulullah ni dia suka jaga gigi dia, selalu bersugi, kan? Selalu bersugi. Terus Aisyah tanya, nak bersugi ke? Kan? Jadi itu situasi Rasulullah pada masa itu. Jadi kalau kita ikut sebiji terjemahan dia ni, seakan-akan Rasulullah bangun pergi ke pintu tengok, semayang. Bukan itu gaya dia. Gaya dia lebih, maknanya lebih lebih lemah, iaitu Rasulullah SAW masih duduk di katil, cuma bangun tengok selak Abu Bakar, Rasulullah nak keluar semayang kot. Dia undur, Rasulullah bagi isyarat teruskan, dan dia terus berbaring. Itu situasinya. Cuba balik tengok semula keratan rentas rumah Rasulullah SAW tadi tu. Dan katil yang tempat Rasulullah berbaring itulah, katil tempat Rasulullah SAW berbaring itulah terus menjadi tapak lubang kubur Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat bersepakat apa kata Rasulullah pun mereka tak akan tafsir-tafsir dah. Bila Rasulullah SAW sebut berdasarkan pesanan melalui Aisyah, Nabi-Nabi ni wafat di mana, di situlah tanah kuburnya, maka mereka kata kalau gitu kita gali kat sini lah, angkat katil tadi itu ke tepi dan gali, dan di bawah tapak katil itulah Rasulullah SAW dikebumikan. Jadi di depan sekali Rasulullah, di belakangnya itu Abu Bakar, dan kemudian adalah Omar. Itu dia kedudukannya selepas itu. Semuanya menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Jadi kita tahulah maknanya kepala katil Rasulullah SAW itu maknanya ke
menghala ke imam. Imam solat maknanya. Okey. Seronok je bila kita kaji tengok benda tu, ya. Jangan tengok saja inilah rumah Rasulullah, cuba buat dia punya garisannya, imam duduk kat sini dan sebagainya, ya. Setelah selesai sembahyang, orang ramai pun beredarlah, mereka menyangkakan bahawa Nabi SAW sudah pun sembuh dan segar dari sakitnya, tetapi sebenarnya itu adalah pandangan terakhir kepada para sahabatnya, kerana selepas itu baginda kembali berbaring semula dalam bilik Aisyah, menyandarkan kepalanya ke dada Aisyah, dan baginda pun tidak sedarkan diri kerana sakaratul maut. Kata Aisyah, di saat Nabi SAW sempat mencelupkan tangannya ke dalam sebuah bijana ataupun sebuah bekas yang berada di hadapannya dan disapukan ke mukanya sambil berkata, la ilaha illallah innal mauta la sakarat. Sesungguhnya, ya, maut itu adalah sakarat, ya, memang seksa sangat nak menghadapi. Istilah lain bagi sakarat itu juga adalah seksa, ya. Fatimah radhiyallahu anha yang ada di samping baginda berkata, aduh, berat yang penderitaan ayahku. Maka jawab baginda, tidak ada lagi penderitaan pada ayahmu sesudah hari ini. Maknanya isyarat apa? Isyarat nak tunjuknya hari terakhir dia dah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Allah telah menghimpunkan semburan ludahku dan ludah Rasulullah SAW sendiri di saat-saat kematiannya. Maka datanglah Abdurrahman. Dalam ini Abdurrahman, ya, bukan Fadli. Tadi saya kata Fadli, ya. Abdurrahman maknanya abang kepada Aisyah, membawa miswak, dan aku sedang memangku Rasulullah SAW. Aku lihat baginda memerhati kepada miswak yang berada di tangan Abdurrahman. Aku tahu baginda suka kepada miswak. Lalu kataku, mahukah daku ambil miswak itu untukmu? Dan baginda menjawab, hanya dengan mengangguk tanda bersetuju. Aku pun mengambil miswak itu, tetapi miswak itu keras. Dan aku bertanya, mahukah aku lembutkannya? Sekali lagi baginda mengangguk setuju. Di hadapan baginda ada sebuah bijana berisi air, dicelupkan tangannya dan disapukan ke mukanya berkali-kali, ya. Jadi la ilaha illallah, sesungguhnya ada beberapa sakarat di saat kematian. Kemudian mengangkat tangannya dan berkata lagi, fir rafiqil a'la. Jadi Aisyah menggunakan miswak tadi itu, menggunakan gigi dia untuk menggigit dan juga melembutkan kayu miswak itu, lalu digosok gigi Rasulullah SAW dengan miswak itu. Jadi itu yang maksud Aisyah, bahawa pada saat-saat itu bercampur air liurku dengan air liur Rasulullah SAW, ya. Kata-kata ini sebenarnya menandakan betapa rindunya Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya. Setiap detik semasa hidup dan kenangan bersama itu pasti akan menjadi kenangan, ya, selepas seseorang itu pergi, betul tak? Jadi sebab itulah kalau cerita-cerita ini bagi setengah mereka yang orang kata apa, nak kata apa istilahnya, educated ke apa ke, benda macam ni tak cerita pun tak apa, kata dia, kan. Tapi cuba kita memandang cerita-cerita seperti ini dengan halusnya, dengan hati yang orang kata apa, ada sedikit sentimentalnya tu, kan. Semua detik, ya, termasuklah kan, kalau dah arwah ni dah pergi, tak kira lah arwah isteri ke arwah suami ke pergi, semua sudut tu dia nampak, kan. Oh, inilah tempat arwah duduk dulu sambil-sambil main biola, tapi nak boleh ke kaset biola itu, dia punya terik tali biola itu setengah jam, kan. Habis dia cerita. Ada guna ke cerita tu? Tak ada guna, kan. Tapi kenapa diceritakan? Kenangan, sentimental valuesnya tu. Maknanya Aisyah ni, dia cerita apa dia? Dia cerita antara detik terakhir tu ialah inilah air liurku dan air liur Rasulullah bersatu, kata dia, kan. Kenangan dia dengan Rasulullah itu khairul anam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kejadian. Lagi di dada inilah dia tunjuk, dada inilah, ya, kepala Rasulullah bersandar sehingga dia menyebut nama kalimahnya yang terakhir, nama Allah yang terakhir, itu Ar-Rafiqil A'la. Lagi dia kata apa lagi? Ada satu lagi yang terakhir, Allah SWT Muhammad. Aku dah tak cemburu pada orang yang matinya mudah. Bila melihat kepada kematian Rasulullah SAW itu sakarat yang payah. Maknanya mati mudah, mati payah ni bukan menandakan tingginya martabat dan sebagainya, tidak lagi cemburu. Sebaliknya Rasulullah SAW yang Habibullah pun matinya itu disebut berkali-kali innal mauta la sakarat, ya. Dan ini juga pengajaran untuk kita. Janganlah kita ni tadi bila tengok orang mati susah, kan,
maka tak padan dengan Tok Lebay kan. Tapi nak boleh ke mati tu punyalah payah. Kunci mulut ya. Itu sebenarnya masing-masing punya bahagian. Kalaulah dalam kitab Tazkiratul Maut ya, wa ahwal mauta tu dia sebut, Imam Qurtubi memang sebut dalam buku tu dia, tapi semuanya dengan mungkin, bukan dengan ketetapan. Mungkin orang alim, orang soleh matinya susah tadi tu, dosa-dosanya ya Allah qadakkan kat situ, maka bila dia masuk ke alam barzakh semuanya sudah cuci bersih, tak ada apa kan. Gitu. Jadi itu orang kata apa, tanggapan Imam Al-Qurtubi dan nasihat untuk kita Tazkiratul Maut. Jadi janganlah kita duk bawa cerita pula itu alim kan tapi matinya susah. Jenazahnya berat lah ya Allah kan. Itu kalimah-kalimah tu boleh tolong duk diam. Jangan bawa. Kalau tidak tak usah usung jenazah, kalau tidak kan. Nak dapat pahala usung jenazah tapi dapat dosa pula lepas pada itu kan. Ini semua adalah kenang-kenangan dan juga menjadi satu pengajaran juga untuk kita pada hari ini kan. Kemudian satu benda lagi, menggunakan air. Saya menggunakan air untuk menyapu ke muka, ke kepala orang yang sedang sakarat ini pun boleh dikatakan sunnah lah ya, sebab dia untuk memberikan ketenangan. Jadi sambil kita sapu tu kita baca jugalah ayat-ayat Al-Quran kepada air dan sebagainya, kerana Rasulullah SAW sendiri pun ketika dalam menghadapi sakarat juga menyapu mukanya dan kepalanya dengan air ni tadi ya. Kemudian mengangkat tangannya dan berkata lagi fir rafiqil a'la. Ada juga yang menyebut ilar rafiqil a'la ya, fi dengan ilar rafiqil a'la, iaitu kekasih yang maha tinggi. Jatuhlah tangannya bersama jiwanya diangkat. Maknanya itulah kalimah terakhir Rasulullah SAW, bukannya ummati. Bukan. Okey ya. Maka tersebarlah berita kewafatan Nabi SAW kepada orang ramai. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan menunggang kuda dari tempat kediamannya ke di Sanuh. Beliau pulang ke rumahnya di Sanuh kerana menyangka baginda telah sembuh. Memang rata-rata menganggap bila Rasulullah SAW sudah boleh bangun, selak, tingkap dan sebagainya itu, dah sihatlah tu Rasulullah ya kan. Jadi semua pakat balik rumah. Tak sangka bahawa itu adalah hari terakhir Rasulullah SAW. Maka masuklah Abu Bakar ke dalam masjid tanpa bercakap sepatah pun dengan orang ramai. Beliau terus masuk ke bilik Aisyah dan terus menuju kepada Rasulullah SAW yang sedang terbaring berselimutkan sehelai kain buatan Yaman. Lalu disingkapnya kain itu dan melihat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membongkok mengucup sambil menangis, katanya, Allah tidak menduakan kematian ke atasmu, adapun kematian yang telah ditetapkan kepadamu telah pun selesai. Ya, maknanya ini adalah kematian yang pertama dan terakhir, tak ada orang mati sampai 2 kali kan. Kemudian keluarlah Abu Bakar radhiyallahu anhu dari bilik Aisyah. Di luar, Umar radhiyallahu anhu sedang bercakap kepada orang ramai mengatakan Rasulullah tidak mati, tetapi baginda pergi kepada Tuhannya seperti perginya Musa ibnu Imran, dan baginda tidak akan mati sebelum Allah menghapuskan munafikin. Sebenarnya kemuncak munafikin. Tolong baca tadabbur surah An-Nur ayat 11 sampai 19. Surah An-Nur ayat 11 sampai 19 berkenaan dengan fitnah ke atas Aisyah radhiyallahu anha, iaitu yang dikenali sebagai hadisul ifki ya. Untuk lagi mudah rasa mujarab di hati, bacalah tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar ya. Penceritaan dalam tafsir Hamka ini tak ada tolak banding lah ya. Memang sungguh mujarab. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, surah An-Nur ayat 11 sampai 19 itu diturunkan. Sebelum diturunkan surah itu telah diturunkan surah Al-Munafikun. Telah diturunkan surah Al-Munafikun komplit satu surah tadi itu. Ya, selang surah Al-Munafikun dengan ayat 11 sampai 19 itu lebih kurang sebulan ataupun sebulan lebih ya, lebih kurang begitu. Bayangkan, Munafikun ini tidak serik dalam bab buat onar. Ya, tidak serik dalam bab buat onar. Walaupun surah Al-Munafikun namanya Al-Munafikun ya, pun diturunkan, dia buat lagi onar beberapa hari selepas surah itu diturunkan. Dan onar itu ialah memfitnah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga sebulan selepas itu barulah Allah Ta'ala turunkan ayat 11 sampai ayat 19 surah Al-Munafikun, surah An-Nur, membersihkan, mensucikan Aisyah tadi ya. Jadi sebab itulah sensitiviti terhadap munafik ini
sensitiviti terhadap munafik ini memang terlalu besar dalam kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana munafik ini tak tahu siapa sebenarnya, ya. Tak tahu siapa di depan kita ni munafik ke ataupun tidak, ya. Jadi kata Buya Hamka, dalam Al-Quran ada 11 surah semuanya yang menyentuh tentang munafik. Ada 11 surah yang menyentuh tentang munafik. Ini senarai surahnya, ya. Surah pertama Al-Baqarah, ya, surah pertama Al-Baqarah. Surah kedua Ali Imran. Masya Allah. Mana dah? Kejap cari nota. Surah ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Anfal, yang kelima At-Taubah, yang keenam Al-Ahzab, yang ketujuh Al-Hadid, yang ke-8 Al-Ankabut, yang ke-9 Al-Fath, ya, suratul Fath, yang ke-10 At-Tahrim, dan akhir sekali Al-Munafiqun, ya. Dalam Quran ada 11 surah yang menyebut tentang munafik. Ya. Cuba kumpul ayat-ayat ni, cuba tengok, bayangkan banyak ayat tentang munafik ini. Bahkan Buya Hamka menulis dalam dalam tafsir surah Al-Munafiqun itu, mulai sahaja kita membaca surah Al-Baqarah, surah kedua dalam susunan Al-Quran, kita telah mendapati pembicaraan tentang sifat-sifat orang muttaqin dalam 4 ayat. Kemudian ayat-ayat tentang orang kafir ada 2 ayat, namun orang munafik dibicarakan tingkah lakunya yang buruk itu dalam 13 ayat. Sama mana ayat ke-9, ayat ke-6, 7, 8 sampai 20 adalah bicara tentang munafik. Begitulah beratnya munafik ni tadi. Maka sebab itu kita nampak sensitiviti tentang munafik ini, sehingga kan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menyebut Rasulullah tidak akan wafat selagi tidak dihapuskan orang-orang munafik ni tadi, kan. Itulah yang menyebabkan Umar sebut lagu tu. Okey. Sembah dengan sekawat. Okey. Mana tadi? Okey. Kemudian keluar Abu Bakar dan Umar. Okey. Datanglah Abu Bakar, berkata kepadanya, "Bertenanglah wahai Umar, diamlah." Tetapi Umar masih juga meneruskan kata-katanya dengan berang, ya, dengan marahnya. Manakala Abu Bakar melihat Umar tidak juga diam, beliau pun tampil ke hadapan orang ramai. Maka orang ramai pun meninggalkan Umar dan menghadapi Abu Bakar dan katanya, "Wahai manusia, sesiapa di antara kamu yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap hidup, tidak akan mati." Dan firman Allah yang dibaca oleh Abu Bakar juga, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa aymata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad itu tidak lain adalah daripada seorang rasul ataupun susunan rasul-rasul, ya. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh, maka kamu akan berpaling tadah, ya. Surah Ali Imran ayat 144. Dan juga Abu Bakar membaca ayat innaka mayitun wa innahum mayitun. Barulah Umar tenang setelah mendengar hujah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar seperti mana Rasulullah SAW, ya. Bahkan Abu Bakar ni karbon kopi Rasulullah SAW, ya. Hidupnya pun 63 tahun, ya, sama seperti Rasulullah SAW. Matinya pun kerana racun, sama seperti Rasulullah SAW. Dan kata-katanya Abu Bakar yang tadi, dia akan pastikan hujahnya tadi tu Al-Quran dulu keluar, sebelum daripada pendapat diri dia sendiri. Jadi untuk Abu Bakar, hujahnya mula-mula Quran, lepas tu hadis, lepas yang ketiga baru pendapatnya sendiri. Bukan macam kita sekarang ni, apa-apa pun saya fikirlah, amboi, tahu siapa? Kan? Saya fikirlah, ya. Jadi seboleh-boleh je kalau kita tak jumpa hujah-hujah yang konkret daripada sumber agama, ya, tak apalah. Mungkin kalau kita kata saya tak tahu, tapi saya dengar ustaz ni sebutnya begini, dalilnya begini, okeylah tu, kan. Daripada bab-bab hukum ni sikit-sikit saya rasa jangan hukum saya rasa ni, ya tuan-tuan, tolonglah, ya.
Kalau hal-hal kemanusiaan duniawi bolehlah guna saya rasa, tapi kalau dalam bab hukum jangan. Jangan begitu, jangan main saya rasa. Macam contoh kan, ada satu ketika dulu seorang guru haji senior lah, saya tak nak sebutlah nama siapa. Kan kita ni disunatkan memakai bau-bauan sebelum berniat ihram. Kan? Dah berniat ihram diharamkan memakai bau-bauan. Baik. Yang guru haji senior ni dia kata, baik, kita memang sunat pakai bau-bauan. Bila kita dah pakai bau-bauan, dah berniat ihram, maka kain ihram ni kita nak masuk tandas, katakan kita sangkutlah kain ihram ni di tandas, kemudian kita pakai balik kemudiannya kain ihram yang sama, itu juga dikira diharamkan memakai bau-bauan yang baru. Ramailah pakat bangun, tak logik lah, main benda hukum jangan kau main logik gitu kan. Siasat dulu dalilnya dari mana dan sebagainya, dia ambil kitab apa dan sebagainya. Saya diam, saya tak kata apa. Okey, saya tak kata apa. Walaupun kemudiannya saya juga berpandangan berbeza dengan ustaz itu yang jauh lebih senior daripada kita, dan saya baca, saya dapati bahawa saya mengambil pendekatan berbeza dengan dia, kan. Tapi on the spot masa dia keluar tadi, saya tak lawan sebab tak boleh main tak logik lah lagu tu ustaz, kan. Hukum bukan main logik kan, hukum bukan main rasa-rasa. Apa yang keluar daripada mulut dia bukannya dia fikir suka-suka dia je, kan. Mesti dia dah ada dalil. Jadi dia pun dah ambil hujah daripada ulama sekian dan sebagainya sekian, dan kita kemudiannya walaupun berbeza dengan dia, kita menghormati perbezaan dia. Begitu caranya, kan. Ini tidak, dah tak puas hati, dah berbeza tu terus kontra habis-habisan. Walhal hukum ni kalau dah tidak perkara tu usul, perkara utama, tak usahlah kita bergaduh. Usul ni kalau benda perkara furuk, memang akan banyak perbezaan sebenarnya, akan banyak perbezaan. Apatah lagi kalau benda-benda itu melibatkan sah batal dan sebagainya, kalau tidak perkara asas, perkara usul, tak payahlah kita berbahas sebenarnya, sebab di situ pandangan-pandangan akan berbeza-beza, kan. Jadi tuan-tuan, baliklah kepada perangai Abu Bakar, khalifah Rashidah yang pertama, yang menunjukkan kepada kita sebenarnya apa yang saya tekankan sangat di sini. Poin saya satu je nak ceritanya. Selepas Rasulullah SAW wafat, Rasulullah itu memang kedudukan teristimewa dan terkecuali lah, maknanya manusia yang satu saja, tak ada dah orang sebab itu. Tapi daripada Abu Bakar kepada kita pada hari ini, itulah contoh manusia selain daripada Rasulullah, itu maksudnya. Jadi apa yang kita nak, kita memang mencontohi Rasulullah SAW, ikut sunnah Rasulullah, tapi dalam konteks sebagai manusia biasa, dalam konteks manusia biasa, kita nak ambil contoh siapa? Abu Bakar lah. Orang pertama selepas Rasulullah SAW, Abu Bakar. Contohlah perangai dia dalam berurusan dengan hal ehwal agama dan berurusan dengan Quran dan Sunnah, itu maksudnya. Jadi Abu Bakar, dia pastikan ada hujah Quran dulu, kemudian ada hujah Rasulullah SAW ataupun hadis. Yang ketiga, baru hujah dia, gitu maksudnya, kan. Sedangkan Rasulullah SAW pastikan hujahnya Quran dulu, lepas tu baru dia berhujah dengan lidah dia. Lidah dia adalah sunnah lah, kan. Jadi untuk kita pada hari ini dan selama-lamanya, Abu Bakar lah contoh kita. Itu maksudnya. Baik. Barulah orang ramai menyedari hakikat sebenarnya. Setelah mendengar ayat itu, barulah masing-masing membaca ayat tersebut berulang kali. Masing-masing baca. Bila dah dengar Abu Bakar sebut, maka sebutlah juga. Umar juga membacanya. Kata Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, setelah aku dengar Abu Bakar membaca ayat itu, aku merasa tidak bermaya. Hampir-hampir kedua kakiku tidak berupaya membawa tubuhku, hingga rebahlah aku ke tanah kerana mendengar Abu Bakar mengiklankan kewafatan Rasulullah SAW. Para periwayat dan tokoh-tokoh ulama adalah sekata mengatakan Nabi SAW wafat dalam umurnya 63 tahun. Dihabiskan 40 tahun sebelum dilantik menjadi Nabi, 13 tahun baginda berdakwah kepada Allah di Makkah, 10 tahun di Madinah selepas hijrah, wafatnya pada awal tahun ke-11 hijrah. Diriwayatkan oleh Bukhari daripada Amri ibn al-Harith, katanya Rasulullah SAW
tidak meninggalkan walau 1 dinar atau 1 dirham atau seorang hamba lelaki atau seorang hamba perempuan kecuali seekor bagal putihnya yang selalu ditunggangnya, juga senjatanya dan tanahnya dijadikan sedekah untuk Ibnu Sabil. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan akan datang, ya. Jadi ada juga kalau tuan-tuan baca dalam beberapa kitab disebut Rasulullah wafat umurnya 60. Kan? Akan jumpa lah kalau kita baca banyak. Kalau tak baca banyak tak jumpa, kan. Okey. 60 tu jangan keliru. Pertama sekali 60 mungkin dikira dari hitungan tahun matahari, tahun syamsi, ya, iaitu tahun inilah tahun Masihi kita panggil ni. Jadilah jadi 60. Yang dikira ini adalah berdasarkan tahun Qamari ataupun Hijrah, ya, 63. Yang kedua, ya, tak semestinya juga kena tengok juga ada pengiraan. Sekarang ni mudah je nak kira, ada cuba kira konverter Hijri tu Masihi tu Hijri, ya. Yang kedua, kenapa dipanggil Rasulullah SAW wafat umur 60? Kerana dalam pertuturan Arab, ya, kalau selagi umur bilangan itu antara 1 hingga 4, ya, maka dia akan panggil dengan puluh terdekat. Contoh diri saya sendirilah. Umur sekarang ni tanpa rahsia 51, kan. Tanpa rahsia 51. Tapi orang Arab ni dia akan panggil 50. Jadi kalau orang tanya saya berapa umur saya sekarang 50, tu bukan menipu. Tu gaya bercakap Arab tapi diterjemah dalam bahasa Melayu. Jadi 50 sampai 53. Ya, sampai 53 dia akan panggil 50. Sehinggalah naik 54 baru dia sebut arba'ah wa khamsuna sanah. Gitu. Itu gaya dia. Jadi sebab itu kalau jumpa dalam mana-mana penulisan mengatakan Rasulullah wafat pada umur 60, sebenarnya itu memang gaya penulisan Arab. Jadi 63 ke 60 ke 63 dia akan sebut 60 situ na sana, melainkan naik 64 baru jadi 64. Itu gaya bercakap sebenarnya, ya. Ada dua sebab lah kalau kenapa tu. Jangan kata silap lah buku ni ustaz, dia kata 60 kan. Jangan cepat mensilapkan orang. Itu dia. Okey, ada apa persoalan? 5 minit lagi, tak ditelewat 5 minit. Okey, nak tanya pasal Mesir. Tanya semula. Mesir sekarang ni dah jadi 6 jam lah. Dia tu 6 jam. Beza 6 jam dengan kita. Ya? Dah pergi. Apa rasa? Nak pergi pula. Lain 5 hari, 4 hari. Oh, lama jugalah, kan. Ada anak di sana tak ada? Tak ada. Kalau ada anak lagi lama. Ya kat sana. Okey, boleh pergi. Masjid Al-Azhar ni saya hanya sempat dalam setahun lebih. Sebab masa saya pergi tu dia kan gempa bumi tahun tu. Jadi lama dia punya pembaikian. Masjid Al-Azhar ini dalam setahun, kira dekat 2 tahun lah, bila saya dah nak habis belajar tu baru dia buka balik dan penuh dengan halaqah pengajian yang bersijil. Jadi ada orang yang tak boleh masuk jamiah, dia masuk jamik. Jamik ini dia lebih terbuka. Tapi kena daftar lah sistem dulu. Dan dia akan bagi degree juga. Tapi degree jamik, maknanya jamik itu belajar di masjid. Kalau jamiah belajar di universiti sebelahnya tu. Ya. Dan selepas saya balik je, fakulti saya tu dah dipindahkan ke dekat dengan Medan Sadat di Madinah Nas lah. Masa saya masuk tu dia orang dah beritahu, sekejap je kamu belajar kat sini. Fakulti kamu ni akan dipindahkan sampai kita habis, tak pindah. Tapi seronoknya belajar di bangunan lama tadi tu, ya, yang sudah ratusan tahun umurnya itu, ya, itulah nostalgianya. Bangunan baru ni, fakulti baru, dia ada 2 fakulti yang belajar dekat Medan Nas tu, iaitu fakulti dakwah dengan fakulti orang panggil fakulti rojak. Saya ni dia bukan rojak sebenarnya, dia 4 fakulti dalam satu fakulti, Dirasah Islamiah wal Arabiah, kan. 15 subjek setahun, sekali exam saja. Lepas pada tu barulah pecah dua kali dia panggil 2 semester lah kononnya. Tapi pemarkahan tetap dia kira masih lagi ratusan masa tu. Terus struggle sampai demam ke diri, ya. Bayangkan exam sampai 5 hingga 6 minggu. 5 hingga 6 minggu dah 15 subjek. 3 subjek satu minggu, ya, selang sehari. Soalan tu memang dalam kepala pensyarah saja.
dia tak akan ada soalan macam kita, ya. Soalan dia, saya pernah terima soalan, yang saya terima tu saya tanya sikit dengan ibu jari ni, masih berdakwat lagi dengan Rizo masa tu kan. Makna pagi itulah dia tulis, pagi itulah dia Rizo, pagi itulah kita jawab. Tak ada soalan bocor di Azhar. Ngangalah kau kalau tak baca habis, ya. Tu dia. Ada seorang pensyarah tu, okey, nak soalan sport ya, dia kata okey, muka surat 1 sampai 20 wajib, muka surat 21 sampai 40 sunat, muka surat sampai 30 harus, 50 sampai 70 wajib balik. Kata sebuah buku lah jawapannya. Itulah di Azhar kan. Saya cuba nak masuk, dulu boleh kita masuk dengan mustamik, kata nak mustamik duduk nak mengambil nostalgia balik lah kalau jadi kan. Tapi mungkin tuan-tuan pergi kena melawat tempat lama tu, ya. Masa mula-mula pergi dulu, kita orang Melayu ni kan allergic dengan anjing kan. Anjing ni duduk kita nak pergi ni dengan ais mayangnya, dengan apa je kan, nak masuk kuliah tadi, tiba-tiba anjing duduk litah lalu, kita dekat jalan mengisi ke tepi kan. Allah, nak tepi sangat dinding, hancing lah pula kan. Orang pancut kat situ, kat dinding. Oh, seksa nak menyampai. Oh, tak jauh 100 kali ganda. Macam sekolah gitulah. Sebab umurnya tu dah ratusan tahun kan. Tiba-tiba jumpa seorang pensyarah, profesor kita. Anjing lalu dia gosok je anjing. Kita alamak, Prof aku kat depan, gosok je anjing dengan manja-manja. Lalu seekor lagi gosok lagi. Ya Allah, kata, jauhnya ilmu dia dengan ilmu aku. Tapi siapa lebih warak? Kita ni bukan warak ni, warak dot. Allahu Akbar. Itulah kenangan-kenangan manis tuan-tuan pergi menyusul kat belakang Azhar tu. Kalau betul-betul nak kenal dunia Azhar yang lama kan. Minta berhenti bas dekat berhenti bas dekat tu, dekat kalau ada, saya betul lah sebab lama tak pergi kan. Cuba masuk ke belakang Azhar tu. Cuba inilah sebenarnya sebuah universiti yang tertua, nombor 2 tertua. Nombor 2 yang tertua di Kumrawi ni, ya. Ya. Belakang masjid tu. Ya. Cuba masuklah sekerat, sepatah 2 jalan nak tengok macam mana. Inilah tempat Ustaz Zamri mengaji dulu kan, dan ustaz-ustaz lain. Dia tuan-tuan, Dr. F nak dapatkan ilmu tu tadi. Bila masuk dalam tu rasa tak nak keluar. Ya, bila masuk dalam tu, bila kita pun dah boleh faham dengan bahasa dia orang, ya, rasa tak nak keluar. Buku kena beli. Masa saya dulu buku kena beli. Ya, yuran free. Yuran free. Yuran kita hanya bayar duit stamp duty je untuk keluarkan duit tu daripada IDB, Islamic Development Bank. Cuba nikmati semua tu kan, insyaAllah. Ya. Nazrul Nasir tu, dia diiktiraf di Masjid Al-Azhar. Ya. Nazrul Nasir. Ya. Jadi diiktiraf di Masjid Al-Azhar. Sebab dia ikut kuliah situ kot. Saya tak sempat ikut kuliah di situ. Sebab dekat nak balik dah. Dan kuliah di situ siapa-siapa pun boleh daftar. Jadi kalau orang yang rajin, kalau tak ada subjek dekat universiti, dia pergi ke masjid. Tapi dia daftar lah. Orang lain boleh dapat 1 ijazah, dia dapat 2. Ijazah universiti dengan ijazah masjid. Saya pergi dulu memang berazam nak macam tu. Tapi masalahnya masjid runtuh masa tu. Masjid runtuh. Kita dah grad dah, barulah masjid tu dibina balik. Tapi bila lahir anak saya tu, saya kata okey, saya tunggu isteri saya dalam dekat 2 tahun juga, setahun lebih. Masa itulah isteri saya balik, saya pun keluar pergi ke masjid, dengar, tapi tak sempat nak daftar lah sebab kita dah lewat kan. Jadi sayang kalau anak-anak kita ni yang pergi, cuba suruh dia daftar di masjid sekali kan. InsyaAllah. Okey, selamat. Sebenarnya saya panjang ni untuk sokong Kak Salwa lah, supaya fullkan seat yang 10 tu. 10 kan? Kan? 2 dan 1 lah kan? Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga serta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.